Puteri Afzan Aminah Hafizatullah binti Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilasyah dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah binti Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilasyah. Ananda Putra dan Puteri ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baik, bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kita mengimbau dan juga mengungkap kembali profil Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diputerakan di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang bertarikh 30 Julai 1959. Al-Sultan Abdullah mendapat pendidikan bermula pada tahun 1965 di prasekolah di Sekolah Clifford Kuala Lipis, Pahang. Seterusnya juga diteruskan dengan pendidikan, dianugerahkan Diploma in International Relations and Diplomasi dalam ketenteraan dan dianugerahkan Lieutenant Muda Royal Military Academy di England. Dan kemudian pada tarikh 1999, 1 Mei, ditabalkan ataupun dinobatkan sebagai Lieutenant Colonel Regiment 505 Askar Wataniah, dan seterusnya pada 1 April 2004 sebagai Brigadier General Commander Regiment Askar Wataniah, dan pada tarikh 1 Julai 1975 dilantik menjadi Kebawahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, dan pada 23 Oktober 1977 dimasyhurkan di Istana Abu Bakar, Pekan Pahang. Untuk pelantikan pemangku Raja Pahang, Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilasyah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah pada tarikh 28 April 1979 pada usia 20 tahun dilantik menjadi pemangku Raja Pahang untuk tempoh 5 tahun, dan pada tahun 8 Disember 2016 Baginda sekali lagi dilantik menjadi pemangku Raja Pahang sehingga 11 Januari 2019, iaitu setelah Jemaah Pangkuan di Raja Negeri memutuskan untuk melantik Baginda sebagai Sultan Pahang ke-6. Dan untuk sedikit perkongsian bagaimana minat Baginda dalam bidang sukan, khususnya mengetuai pasukan polo di Raja Pahang dalam perlawanan antarabangsa di England, juga pernah mengambil bahagian dalam pertandingan di Singapura, Manila, Filipina dan juga di beberapa negara yang lain. Di Pekan sendiri, Baginda pernah menubuhkan pasukan bola sepaknya dinamakan pasukan Sri Mahkota Alam, meminati sukan lain seperti golf, go-kart dan juga penerbangan ultralight. Itu sedikit perkongsian bersempena dengan ulang tahun keputeraan rasmi Kebawahduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, baik, dan sebentar lagi kita akan sama-sama menerima keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong yang dijadualkan pada pukul 10.50 pagi nanti, mana mengikut aturan dan juga tertibnya yang akan dimulakan terlebih dahulu dengan ketibaan Perdana Menteri dan juga isteri di Baluran Seri, sebelum diteruskan lagi dengan atur-cara yang lain. Dan untuk makluman juga, susunan istiadat pada hari ini dimulakan dengan istiadat menghadap, mana ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, dan insya-Allah akan disusuli dengan ucapan tahniah oleh Ketua Kor Diplomatik bagi pihak ketua-ketua perwakilan asing di Malaysia, dan juga akan sama-sama disusuli dan kita ikuti titah diraja, dan akan dibawakan istiadat penggunaan darjah kebesaran persekutuan tentunya. Selain daripada kita akan akhiri dan bagi memberkati istiadat adalah tentunya bacaan doa oleh Sahibul Samah Mufti Sarawak sebentar lagi yang akan dizahirkan, dan sama-sama kita nantikan waktu dan juga ketikanya bagi istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawahduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2022. Kita juga ingin memberikan penghargaan kepada wakil-wakil dari kedutaan asing yang juga turut hadir bersama bagi istiadat menghadap dan juga istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan, yang mana ia juga akan turut dizahirkan melalui wakil
ucapan Ketua Kor Diplomatik yang akan dipersembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong seketika nanti untuk menyempurnakan atur cara dan juga menzahirkan mungkin ucapan terima kasih dan juga tahniah atas segala yang telah pun dilalui dan juga segala yang telah pun diberikan kerjasama ibarat simbiosis antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan-kerajaan negara asing. Kita juga nak membawakan gambaran bersama dengan anda juga seketika nanti siapakah yang akan dikurniakan dengan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan. Sudah pastinya dalam kita melihat dan memperihalkan berkenaan tentang darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan ini, ia diberikan ataupun dikurniakan kepada individu yang dirasakan sesuai, dipilih dan juga diteliti profil serta diberikan penghargaan melalui istiadat ini supaya ia memberikan inspirasi dan juga memberikan gambaran betapa jasa, pengorbanan dan juga sumbangan mereka kepada raja dan juga negara telah pun dizahirkan melalui pengurniaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan. Ya, mana secara umumnya kita maklumkan darjah kebesaran persekutuan ini merupakan anugerah darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong kepada pemimpin dan rakyat Malaysia yang telah berjasa, berkorban dan berbakti kepada negara serta para pembesar dan diplomat negara-negara asing yang juga terdiri pada beberapa kategori dan susunan keutamaan mana dibawakan bagi berbagai latar belakang dan juga bidang sebenarnya. Mana ini merupakan satu acara kemuncak sebagai sebahagian daripada acara rasmi berkenaan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Bertuan Agong bagi tahun 2022. Beberapa minit saja lagi kita akan sama-sama ikuti pengumuman yang akan dibawakan oleh pegawai istiadat bagi para jemputan untuk dimohon berdiri bagi menghormati ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Muhaimin binti Zainal Abidin. Baik, cukup signifikan untuk kita memberikan gambaran manifestasi simbiosis antara Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga institusi aspek pengasingan kuasa dalam aspek legislatif, judisiari dan juga eksekutif untuk kita melihat keterlibatan dan juga libat urus antara kesemua unsur-unsur dan juga elemen dalam amalan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Sudah pastinya untuk pemerintahan bagi eksekutif diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang boleh digambarkan sebagai mempunyai suatu hubungan yang cukup erat dengan institusi diraja dan juga institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memastikan agar kelancaran pentadbiran negara akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Juga berkenaan tentang peranan ini juga kalau boleh dizahirkan ataupun boleh ditamsilkan bersama dengan anda, itu dia kita dapat saksikan Yang Amat Arif Ketua Hakim juga turut bersama di Balai Rung Seri Istana Negara. Yang Amat Arif Ketua Hakim mewakili institusi judisiari yang mana merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam aspek demokrasi berparlimen, iaitu institusi judisiari, legislatif dan juga eksekutif. Ini merupakan antara keunikan yang diamalkan oleh Malaysia sebagai sebuah negara berdemokrasi yang meletakkan institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah lembayung Perlembagaan Persekutuan. Dan apa yang penting adalah lembayung Perlembagaan Persekutuan itu adalah merupakan undang-undang tertinggi untuk menaungi segala bentuk set tingkah laku dan juga perilaku khususnya kepada warga Malaysia dan juga kepada setiap institusi yang bernaung di bawah lembayung negara Malaysia dan juga Perlembagaan Persekutuan. Dan sebagaimana dikongsikan di awal tadi juga berkaitan dengan komponen bangunan Istana Negara sendiri, mana dibina merangkumi 3 komponen, itu komponen rasmi, komponen diraja serta komponen pentadbiran. Dan komponen formal adalah komponen rasmi yang menempatkan, mana kita saksikan seperti tadi, Balai Rung Seri tentunya, Dewan untuk Majlis Menghadap, Dewan Menunggu sebelum Majlis Menghadap, Dewan Bangkut bagi Majlis Santapan, Dewan Singgasana Kecil dan Dewan Mesyuarat Majlis Raja-Raja, iaitu tempat bagi Majlis Raja-Raja bersidang berserta
Dewan menunggu bagi duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja serta Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Yang Amat Berhormat Ketua-Ketua Menteri. Di kumpulan ini juga disediakan ruang legar yang selesa bagi kegunaan tetamu jemputan di antara Dewan Banquet dan Parurung Seri serta pejabat bahagian keselamatan Istana Negara, khusus bagi menjaga keselamatan Sri Paduka Baginda Tun Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta kawasan persekitaran Istana Negara. Ya, kita saksikan